Alright, hi everyone. So in this video kali ni kita akan specifically kita nak belajar macam mana itu graph displacement dengan time dan juga macam mana kita nak sketch graph ini. Okay, dalam chapter ni agak penting ya. Mainly the whole thing is about graph ini. Okay, so first of all kita nak identify and sketch graph displacement time. Okay, di mana kita sekarang ni kita dah sebelum kita dah belajar dah pasal SHM macam mana. So dalam bawah SHM ni kita belajar dua jenis je lah, di mana kita belajar pendulum dan satu lagi dia guna spring horizontal ataupun vertical. Okay, di mana kedua-dua pergerakan ni akan continuously bergerak ke kiri dan ke kanan ataupun atas bawah, repetitively, predict motion without loss of energy. Maksudnya benda tu sentiasa akan bergerak. Okay, so kita tengok contoh untuk di mana bila kita nak gambarkan macam mana benda ni dalam graf, dalam bentuk ataupun dalam bentuk wave. Okay, kita boleh benda ni akan menghasilkan sine wave. Okay, mana kalau awak tengok ni macam pendulum kan. Okay, kita starting from zero lah, equilibrium zero. So start di kosong sini. So dia gerak ke atas, gerak then dia gerak ke tengah balik, kosong balik, jumpa balik. And then dia turun pergi kiri, jumpa sampai peak, dan turun patah balik kat sini. Complete one cycle dekat sini. And then pusing balik. So banyak. Biasanya kalau awak nak lukis graf, awak lukis sampai one period half pun jadi dah. Bila apa maksud dengan one period? Dimaksud kat sini, dekat sini kan saya cakap one period sama dengan one complete cycle kan. One complete cycle di mana dia complete daripada hujung sini ke hujung sini, dia patah balik last sini kan. So maksudnya kita nak masa daripada sini, di atas ni turun bawah sini, last kali kat sini. Okay, ini kita punya one period, satu period. So kalau ada cycle lagi macam ni, sepatutnya kat sini 1.5 lah, 1.5 period. So sampai kalau ada complete bawah lagi sampai atas kan, dekat situ kita punya 2T lah, 2 period. Okay, itu masa dia lah. Okay, itu dimasukkan period. Okay, satu lagi benda yang penting adalah kita nak identify. Okay, sekarang ni awak tengok graf ni, kita ada part CY kita adalah displacement. Untuk part CS kita ada dalam dalam time adalah second. Okay, dalam unit second lah. Okay, setiap point dekat sini sebenarnya actually senang ambil sini lah, sebab this graph already represent time. Okay, saya nak represent dekat sini, di mana dekat sini satu this point. Actually semua kat sini represent satu point, di mana kita punya ada angle dekat sini. Sebab nanti dalam equation kita, awak tengok equation kat sini, di mana ada sine. Bila sine wave ni, kita akan ada angle lah. Okay, so tapi mainly kita pakai dalam radian tau. So tak apa, saya akan tunjuk dulu lah. So start daripada kosong kat sini, kosong lah. So kalau awak tengok kat sini lah, kat sini ni carta dalam untuk phase. Memang pening sikit. So kita tengok daripada start daripada sini. So ini initial start kita. Di mana initial start kita, okay, nampak dia naik sini kan. So dia naik sampai dia jumpa amplitude, naik sampai dia naik puncak kan. Ini kita punya puncak lah, amplitude. Okay, berapa angle kita kat sini? So 90 degree kan. So sepatutnya dekat puncak ni adalah 90 degree, ataupun pi over 2 lah, kalau dalam radian. Okay, and then dia turun sampai sini kan. So dia teruskan perjalanan lah, sampai dia jumpa bawah balik dekat kosong lah. So line ni ada line kosong lah, jumpa balik. So kalau sini, dari sini sampai sini adalah 180 degree. Betul tak? So sini 180 degree. So 180 degree sama lah dengan pi. 180 sama dengan pi lah dalam radian. Okay, and then dia turun bawah lagi. Dia turun bawah sampai sini, kat sini, angle ni kat sini ni, ini adalah 270 degree. Okay, nanti awak tukar kepada pi berapa dah. Okay, asalnya pi 3 over 4 pi lah. Okay, and then last kali di mana kita ada, dia turun balik, dari sini sampai sini negative amplitude. So dari sinilah kat sini point sini, dia naik balik,
Naik balik kat sini, jumpa balik kosong kat sini. So, one complete cycle. So, one complete cycle sama dengan 1 bulan penuh sama dengan 360 degree. Kalau pi sama dengan 2 pi. Settle. Ini dia punya represent kita punya angle lah. So, kalau ada lebih macam ni kan. Macam ni, kita dah sambung kan. Dia dah one complete cycle dekat sini lah. So, dia sambung lagi 1 cycle. So, ini kena tambah lah 360 tambah dengan 90. Tu dapat sini berapa? Tambah 90 lagi, tambah 90 lagi, tambah 90 lagi. Dapat. Kalau tengok sambung berapa? Okay. Tapi in this graph, kita akan represent kat sini lah. Cuma nanti saya akan terangkan macam apa function angle dekat sini. Okay. Okay. Kita tengok general equation untuk graph displacement ni adalah this one. Di mana X represent displacement, A represent the amplitude lah, nilai maksimum untuk amplitude kita, displacement kita lah. And then sin, okay. Dalam buku-buku ke ataupun dalam buku rujukan luar ke ataupun dalam internet, kebanyakannya kalau Google simple harmonic ataupun displacement over time, dia punya equation, dia akan pakai cos. Okay. Benda tu tak salah, tak ada masalah. Cuma dia akan jadi payah sikit sebab dalam syllabus matriculasi, dalam semua lecture note pun kita akan pakai sin lah. Cuma sebab dia beza sin dan cos ni, beza bentuk graf dia sama je, memang bentuk sinusoidal. Tapi kalau cos, dia akan start, dia punya starting dia bukan start daripada kosong. Dia starting dia dah ada, dia start daripada amplitude. So kita lukis daripada sini. Tu baru pergi sambung-sambung. So kita tak nak yang tu. So kita nak pakai sin terus lah. Okay. Okay, W ni, omega ni adalah angular velocity lah. Di mana angular velocity sama dengan 2 pi F. Ataupun 2 pi over T lah. Period. Okay. Period sama dengan one complete cycle lah. Tadi sudah explain tadi one complete cycle macam mana. And then ini time T tu stand for time. Tak kisahlah nak time berapa. Sebab the whole thing ni, kalau kita nak guna nilai X ni kat sini, maksudnya kita nak nilai spesifik X ni dekat mana? Contoh kat specific time. Contohlah kan kita nak nilai kosong. Masa kosong second. So kosong, sini kosong lah. So kalau kau tak ni tak ada, nanti saya explain. So awak dapat sin kosong sama dengan kosong lah. So turun dapat nilai amplitude. So nilai X kalau T kosong, semua kosong lah kat sini. Sebab tu kita dapat start sini kat kosong. So contohlah minta T kat 4 second berapa nilai X. Maksud sepanjang nilai ni ada nilai X lah. Ni semua ni nilai X, cuma that different time. Yang semua graf ni dan sepanjang line ni semua nilai X. Semua nilai berbeza-beza pada masa yang berbeza-beza. Ini equation ni kita nak guna. Kalau contoh kita nak guna minta 4 second berapa kan? Masukkanlah 4 second kat sini equation. Nanti maklumat lain akan dapat lah. Okay. Masuk 4 second dapat berapa nilai S dia. Kat situ baru kita tahu 4 second mungkin kat sini nilai dia. Kalau 4 second mungkin 4 second kat sini nilai dia. Depends pada equation tu sendirilah. Okay. Okay. Yang ni last ni adalah initial phase angle ataupun phase constant. Ini yang a bit tricky lah. Okay, sorry, yang tadi the whole WT ni represent angular displacement in radian tu awak kena take note in radian. Yang ni tadi macam ni lah. Sebab X dengan A ni displacement. So dah pakai di SI unit kita dalam meter. Okay, yang last sekali tadi ini initial phase angle in radian. Ini yang awak nak tahu ni, a bit confusing ni di mana. Okay, ni saya padam tadi balik ya. Di mana kalau contoh benda ni kita nak cakap pasal ataupun nama lain dia kita panggil, nak senang faham, phase shift. The shift kan graf kita ke depan ataupun ke belakang ke, okey, tengok by berapa degree lah. Okey, contoh kebanyakan biasanya adalah dia akan sebut dekat nilai benda ni. Okey, biasa dalam pi over 2, pi over 4 ke, depends pada soalan lah. Tapi biasanya dalam bentuk macam ni lah. So kita tahu pi over 2 sama dengan 90 degree. Kalau pi 180, pi over 4 sama dengan 45 degree lah. Okay. So macam mana benda ni berlaku actually? Contoh saya nak lukis ini. So kalau kita pekat kembali tadi,
this one. Alah. Jauh lah. Smooth. Okay. Alright. Okay, di mana benda ni? Okay. Contoh equation dia tadi. Dia minta contoh lah equation tadi sini. Okay, kita ada A sin WT tambah pi over 2. Bila dia cakap pi over 2 ni, maksudnya graf dia akan ke depan sikit. Ataupun ke belakang. Maksudnya dia starting dengan starting point dia adalah dekat pi over 2. Faham tak? So jadi bila kita shiftkan sini, pi over 2 kat sini kan. Pi over 2 dekat sini. So kita nak amplitude ni starting kat sini. Allah. Jadi bila kita ambil this whole thing, okay, kita shiftkan dia ke belakang, jadi dapatlah balik kat sini. Okay. So graf ni actually dia dah shift ke belakang sikit by 90 degree ataupun by pi over 2. Itu yang dimasukkan dengan pi. Tapi kalau contoh equation dia macam ni je. A sin WT. Sorry, pakai kali hitam lah. A sin WT. Okay, tambah kosong. So kosong tak ada lah. Ataupun biasanya tak tulis lah. Macam ni je. Maksudnya dia dekat equilibrium position. Dia starting dengan at equilibrium position. Itu awak kena take note. Tapi dia biasa dalam dia kena sama ada pi over 2 atau mentolak pi over 2 je lah. Okay. So kalau positif lah ni kalau tambah. Kalau negatif pi over 2, contohlah kalau di sini ni negatif pi over 2 kan. Kalau tolak negatif pi over 2, kita ambil colour biru lah. Sorry. So saya lukis balik tadi. Alamak turun. So kalau negatif pi over 2 tadi, kita ambil okay. Select sekejap this one. Okay, nampak ni? Ini dia starting tapi dia kita nak negatif pi over 2 kan. So negatif pi over 2 adalah sama dengan bila dia dekat sini, dia dekat bawah sini. Sini yang negatif pi over 2. Jadi kita shift dia ke belakang. Sorry. Balik pula. This one. So kita tolak dia ke belakang, maksudnya graf dia starting dekat sini. Ini nilai pi over 2. So ini awak lukislah panjang balik. Kat situ berapa semua. Macam ni pun tadi merah tadi awak sambung balik. Dapat berapa. Tapi yang penting biasa awak lukis one complete cycle untuk kalau ada soalan suruh cash kan, awak lukis satu pun cukup lah. So yang ni biru ni represent yang biru lah. Kalau yang biru represent negative pi over 2. Kalau yang merah ni represent kalau positive pi over 2. Ini kalau contoh pi over 2 lah. Mungkin boleh pi over 4 ke, pi over 3, berapa ke, 90 degree ke, 180 degree ke, pi ke saja kan. Depends pada soalan. Kalau kosong memang dia start pada kosong lah. So tak ada phase single. Maksudnya dia start at equilibrium position. Kalau nak gambarkan pada pendulum tu, contohlah kan, dia kata start dari pi over 2 kat sini, dapat ni. Yang atas ni pi over 2 kan. Maksudnya position equilibrium dia patut dekat sini. Tapi dia starting dekat atas ni. Itu dia maksudkan phase shift. Dia starting daripada tempat lain. Tempat ni, dekat sini. Okay, boleh faham Hopefully boleh faham. Ni agak a little bit confusing. Tapi kalau awak tengok balik contoh, awak replay balik video nanti, dekat bahagian sini nanti, awak boleh faham macam mana. Dia sebab tu nama dia phase shift. Dia lajakkan angle kita punya graf tu ke depan ataupun ke belakang. By pi, dia kata by pi over 2 ataupun by negative pi over 2. Okay? Biasa dalam PDT ni kita guna pi over 2 saja kebanyakannya. Mungkin tapi saya cakap kebanyakannya saya tak cakap mana ni keseluruhan. Mungkin dia boleh keluar pi. Tapi kebanyakan contoh akan guna pi over 2. Okay? Alright. Ni tadi benda yang saya dah explain tadilah.
if the object does not start from the equilibrium position. Ni macam ni. Yang ni kalau contoh ni, tapi kalau objek start kat sini, starting dekat sini, maksudnya ini dekat negatif pi over 2 lah. So kalau awak tengok dekat sini pun negatif 3/2 pi ke macam tu lah. Okay. Tapi biasanya kita akan pakai tambah lah. Jarang soalan bagi negatif. Jadi kalau dia minta negatif 3/2 pi, maksudnya dekat bawah lah. Macam yang kita ambil tengok colour biru tadi. Starting kat situ. Negatif, start dekat amplitude negatif. Okay. Right. Jadi kalau awak baca tadi dia punya definition apa semua ni. The object start the equilibrium position, dia punya equation macam ni je lah. Tak without the phase shift ataupun phase angle dekat belakang. Okay. Alright. Okay, so jom kita tengok dua contoh dahulu. Okay. The expression for displacement x of an object undergoing linear acceleration is given by x 3.5 sin 8 pi t pi over 2. Okay. Ini pi over 2 Maksudnya dia starting macam yang kita punya merah tadi. Okay. So tak apa, dalam soalan ni tak ada sketch, tak apa kita. So dia minta the amplitude, period, frequency of the oscillation. So kita tahu dah kalau awak compare tadi dengan apa kita punya general equation sama dengan A sin WT tambah phase angle. Okay. So kita nak minta amplitude. So awak direct saja. So amplitude kita sama dengan, dia dah bagi lah amplitude dia 3.5 lah. 3.5 apa? Dalam meter lah, 3.5 meter. Unit kena ada lah. Sebab dalam ni equation dia tak unit. Sebab equation unit is unit. Okay. Jadi minta period, froze period T. Macam mana kita nak cari period dengan frekuensi ni? So sekarang ni kita tahu W. Daripada W ni, omega sama dengan 2 pi F. So kalau kita extract di sini maksudnya W sama dengan 8 pi. Pi tu ambil sekali sebab 8 pi tu represent W terus. Kita punya omega. So kat sini 8 pi sama lah dengan 2 pi F. Okay, so pi cancel out. 8 bahagi 2 dapatlah 4. So F kita sama dengan 4 Hz. Okay, settle frekuensi kita. So kita minta period. So period sama dengan 1 over F. So 1 over F sama dengan 1/4. Jadi dapat 0.25 saat. Settle. Ni pun settle. Okay. Dia minta B, displacement at T 0.02. So dia minta nilai X at specific time. Macam saya cakap tadi dia minta ni equation untuk instantaneous. Kalau awak ingat lagi pada SEM 1 apa itu maksud dengan instantaneous. Jadi maksud kita at specific point, specific masa pada graf tu kita berapa nilai dia. So salin balik equation tadi, X sama dengan 3.5 sin 8 pi kali time. Time kita dia dah bagilah. So substitute 0.02 tambahlah dengan pi over 2. Jadi tekan kalkulator sahajalah. So selesai yang dalam kurungan dulu. So 0.02 kali 8 0.6 tambah 1/2 pi. So awak akan dapat 0.66 pi ke dalam ni. Okey, 2.073. So sign answer dapat 0.36 kali 3.5. So dapat 0.12 saat. Okey. 0.12 saat. 0.12 meter. Sorry, pastikan kalkulator dalam radian. Sorry, saya tak lupa nak tukar dalam radian dulu. Sorry ya. 0.02 kali pi kali 8 tambah pi over 2. Okay, sign answer kali dengan 3.5 dapat 3.06. Barulah betul. Sorry, kalkulator mesti dalam radian dalam radian mode.
sebab kita pakai radian kat sini. So dapat 3.1 dekat sini meter. Dia tak sampai amplitude lagi lah, sebab amplitude kita tu kena kira balik lah berapa amplitude kita tadi. Alright. Okay, ini sahaja macam cara jawab. Okay, zoom kita tengok soalan 4 pula. Okay, the displacement of X particle varies with time. T is given by, okay, dia bagi question lagi, 3.5 sin 2 pi T. Okay, where X and T in centimeter and second respectively. Okay, respectively. Okay, dia bagi amplitude kat sini dalam sentimeter. Macam kalau dia tak first tadi soalan dia tak cakap benda tu dalam dia dah cakap sini dalam sentimeter. Maafkan saya tak perasan. Okay, sepatutnya dekat sini adalah kita punya 3.5 ni 3.5 cm lah, setukar pada meter. So 3.5 bagi 100 0.035 meter. Yang ni pun samalah, ini sentimeter, sorry. So 3.1 bagi 100 dapat 0.031 meter. Okay, baru betul. Alright. Okay, dia dah bagi. Okay, sama ya, T and centimeter second respective. Sketch of graph X versus T for the above expression. Okay, so kita tahu kita punya period sama dengan 3.5 cm. Okay, dan kita ada lagi kita punya period, kita nak tahu sebab kita nak lukis one complete cycle dekat berapa masa dia. So kita kena kira period dulu. So T sama dengan kita tahu omega sama dengan 2 pi over T kan. So kita punya W ni sama dengan 2 pi T. So kat sini awak boleh cancel out. So T sama dengan 1 second. Okay, boleh faham kat situ lah. Macam jadi 1 second tu just math sajalah. Okay, sketch graph semua. Okay, and then okay, sekarang ni tak ada phase shift kat sini kan, tak ada tambah kat belakang. So kita lukis graph kita start dari equilibrium position, start kita dari kosong lah. Okay, so lukis part Z kita, part Y kita. So straight line. Okay, dan awak mark lah dalam berapa point kan. So sebuat biasa, sebuat bagilah. Okay, bagi ni sini pi over 2, sini pi, sini 3/2, 2/3, 3/2 pi, 3/2 pi. So sini pi. Cukup lah untuk one complete cycle. Nanti awak padam balik pi ni berapa. So awak nak letak label kat sini kita punya amplitude. So sini kita punya part CY adalah ni dalam sentimeter lah. Senang. Nak tukar double meter terus pun boleh, tak ada masalah. Okay, ini kita punya nilai jadi mana? Kita punya negatif A lah. So sini 3.5 lah kita punya amplitude. Yang ni negatif 3.5. Value awak kena masuk walaupun bentuk graf awak betul, tapi awak tak masukkan nilai-nilai yang penting macam ni. Kita punya period, kita punya amplitude. Ini yang penting Kalau awak tak masukkan, graf salah. Tak dapat markah. Dan label kat sini part CX kita apa? Part CX kita adalah time dalam second. Unit kena ada. Macam awak buat dalam lab report awak lah. So nak kemas sikit. So kita tahu dia puncak dekat pi over 2. So lukis patah balik dekat pi. So sama kan, puncak dekat sini dah ada dekat kita punya 3.5. So patah balik. Okay, patah balik sini. Alright. So sekarang saya nak padam sebenarnya ni. Okay. Alright. So sepatutnya sini kita punya period lah masa dia. So dah awal letak dekat 1 saat. Dan jangan nak tulis T 1 saat boleh, tapi yang penting value tu 1 saat. So siaplah graf kita kat sini. Macam ni je awak lukis graf. Awak nak lebih pun boleh, tak boleh, tak ada masalah. Tapi yang penting kat sini, yang penting ada label unit apa semua, nilai amplitude apa semua kat sini. Alright. Okay, itu saja basically untuk this video. The next video kita akan cover sedikit more. Alright, thank you.